Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, majlis diteruskan dengan slot pembentangan kertas kerja yang ke-9, iaitu slot yang terakhir untuk program Convention Keluarga Sakinah, iaitu pembentangan kertas kerja yang bertajuk Sihir dalam Rumah Tangga. Sihir dalam Rumah Tangga yang mana akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Ni Abdul Kadir bin Haji Nik Muhammad, Timbalan Mufti Negeri Kelantan. Untuk makluman hadirin dan para penonton, pembentangan ini akan mengambil masa selama 1 jam. Pada penghujung slot selama 10 minit akan dibuka sesi soal jawab jika ada. Dan oleh itu, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Ni Abdul Kadir bin Haji Nik Muhammad untuk menyampaikan pembentangan beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati saudara pengacara majlis, yang dihormati Al-Fadil Dara Ustaz Suhaimi, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat berada satu majlis perbincangan mengenai dengan dalam program rumah tangga convention keluarga sakinah, cabaran mendapati isu semasa kekeluargaan. Jadi alhamdulillah saya diberi tajuk sihir dalam rumah tangga. Sebenarnya rumah tangga yang bahagia itu ialah mana yang wujud suasana sakinah dan juga kasih sayang, mawaddatan warahmah. Semua yang difirmankan oleh Allah SWT. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yani keluarga sakinah ini ialah keluarga yang mana dipermankan litaskunu ilaiha, dan kasih sayang itulah mawaddatan wa rahmah. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah SWT ialah Dia jadikan untuk kamu daripada diri kamu sendiri pasangan-pasangan untuk kamu bersenang diri dengannya. Artinya ada suasana sakinah, tenang tenteram, dan juga Allah menjadikan di antara kamu ni mawaddatan warahmah, yakni kasih sayang. Jadi inilah asas-asas, 3 asas untuk mewujudkan suasana rumah bahagia, ialah suasana tenang tenteram di antara suami isteri dan anak-anak, masing-masing dapat menjalankan tugas masing-masing dengan bahagia dan berlaku wujud suasana kasih sayang, yang ini mawaddatan warahmah. Tapi suasana ini kalau dapatlah berjalan terus, maka beradalah keluarga itu dalam suasana yang bahagia dan aman damai. Tapi banyak di antara keluarga kita masyarakat Islam ini
tidak lama keadaan demikian akan bertukar kemudiannya menjadi suasana huru-hara, pecah belah, perbalahan dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya adalah berpunca daripada hasad dengki yang berlaku, yang mana hasad dengki ini adalah punca daripada hasutan syaitan. Yang memanglah kerja syaitan ini adalah untuk mewujudkan suasana huru-hara dan perbalahan sesama manusia. Jadi punca sebenarnya daripada hasad dengki ini, yang memang satu sifat yang tercela yang ada pada diri manusia, dihasut oleh syaitan sehingga sampai merosakkan suasana yang sakinah, aman damai ini menjadi suasana yang huru-hara dan pecah belah. Berlaku perbalahan dan kepanasan dengan perbuatan, di antaranya perbuatan sihir. Jadi sanggup manusia ini, sama ada terutamalah mana-mana pihak lah, antaranya kadang-kadang sesama Islam sendiri, dia sanggup menggunakan sihir untuk memecah belahkan masyarakat, untuk memecah belahkan rumah tangga dan untuk menghancurkan sebuah rumah tangga. Dan sebenarnya perkara yang boleh merosakkan suasana harmoni sebuah rumah tangga ialah daripada gangguan syaitan sebenarnya. Sebab kerja syaitan ialah untuk memecah belahkan manusia ini dan untuk membawa manusia ini ke lembah Jahannam. Apa yang pernah berlaku dalam rumah tangga yang menyebabkan suasana harmoni hilang ialah yang wujud yang dinamakan gangguan makhluk halus. Di dalam rumah tangga ni ada makhluk halus yang mengganggu suasana harmoni, dan juga gangguan daripada apa dinamakan saka, iaitulah apa amalan orang tua kita untuk yang mereka bergantung pada jin-jin syaitan untuk menjadi pembantu mereka, penolong mereka, menjaga rumah, kebun dan sebagainya. Jadi kemudiannya dan memang semasa dia hidup, mereka memuja syaitan-syaitan ini dengan nama macam-macam lah, nama hala dan sebagainya. Dan mereka memuja dan mereka mendapat faedah daripada makhluk-makhluk halus ini. Kemudian selepas mereka mati, maka tinggallah saka ini mengganggu, dan juga oleh kerana mereka peninggalan ini tidak dijamu, tidak dipuja, maka mereka mengganggu keluarga itu hingga sampai menjadi huru-hara, benci-membenci satu sama lain, tidak ada kasih sayang lagi. Dan selain pada saka ini, yang menyebabkan huru-hara ialah memang jenis makhluk halus sendiri yang tinggal bersama dalam rumah ini, yang kadang-kadang daripada kesan daripada orang-orang dahulu yang membuat pemujaan kepada syaitan, menyebabkan suasana rumah tangga ataupun tempat yang didirikan rumah tangga ini telah dihuni oleh makhluk-makhluk halus ini. Bila manusia membuat rumah di situ dan dia tinggal di situ, maka makhluk ini akan mengganggu manusia yang tinggal dalam rumah-rumah itu. Dan juga yang di antara gangguan makhluk halus ialah jenis sihir. Yang sentiasa, yang mana sihir ini daripada amalan manusia sendiri, yang hasil daripada berpunca daripada hasad dengkinya, yang tak ingin melihat atau tak senang hati melihat suasana harmoni, tenang, tenteram dalam sebuah rumah tangga, mereka mengenakan sihir, mengamalkan sihir hingga menyebabkan berlakulah kepanasan suami isteri, berlakulah perbalahan suami isteri, dan hingga sampai membawa pada perceraian suami isteri. Jadi rumah tangga akan menjadi
tidak tenteram oleh kerana ada gangguan-gangguan makhluk halus ini. Sama ada daripada gangguan makhluk halus atau sebagai saka dan sihir. Jadi daripada hasil daripada wujudnya gangguan ini menyebabkan suasana wujudlah suasana ataupun perkara-perkara negatif berlaku dalam rumah tangga. Iaitu di antara perkara negatif ialah berlaku perbalahan, panasan di antara suami isteri. Lalu berlaku perbalahan. Dan juga berlaku anak-anak tak dengar kata ibu bapa. Anak-anak jadi degil, malah belajar dan sebagainya. Dan suka membuat kerja-kerja yang kerja-kerja yang bercanggah dengan nilai sosial yang baik. Jadi tanda-tanda wujudnya makhluk halus dalam sebuah rumah tangga ini, mana perlulah kita sebenarnya sebagai umat Islam, sebagai orang yang ingin memelihara keharmonian rumah tangga, kita kena tahu punca-punca penyakit yang berlaku dalam masyarakat kita, iaitu penyakit perbalahan suami isteri dengan anak-anak yang menjadi negatif dan membuat kerja-kerja negatif dan melahirkan gejala sosial yang buruk. Jadi kita kena tahu puncanya, iaitu sama ada punca daripada sihir ataupun punca daripada gangguan makhluk halus atau punca daripada saka. Dan kita kena usaha untuk mengatasinya. Dan memang kita melalui agama kita ni, kita ada cara untuk mengatasinya dengan kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran Karim sebagai ruqyah dan sebagai amalan wirid, zikir yang kita perlu amalkan sepanjang hari. Sebelum saya nak memperkatakan sedikit tentang cara-cara nak mengatasi ini, saya suka menyebut tentang jenis-jenis sihir ini. Sebenarnya sihir ini di antara gangguan makhluk halus ialah sihir yang mana daripada buatan manusia, yang mana sihir ini adalah sebenarnya berlaku dengan pelaku adalah pengamal sihir ini menggunakan khidmat jin-jin syaitan, dan juga sampai membuat perjanjian dengan jin syaitan ini, dan juga untuk menghasilkan kerjasama ini, pasal pengamal sihir ini sebenarnya sanggup melakukan kerja-kerja syirik yang membawa menjadi kufur, yang dibimbingi tidak diterima taubatnya. Jadi pengamal sihir ini akan bekerjasama, akan minta khidmat daripada jin syaitan ini dan menugaskan jin syaitan ini yang tertentu ini untuk menyakiti mangsanya di tempat-tempat tertentu atau di masa-masa tertentu atau dari suasana tertentu dan untuk orang-orang tertentu dan sebagainya. Jadi ada sebagai contoh gangguan ini akan mengenai seseorang itu. Seorang itu merasa contohnya di suatu tempat, bila dia berada di satu tempat tu dia akan merasalah sesak nafas. Dia akan merasa sebagai tercekik dan sebagainya. Dan bila dia berada di tempat lain, dia rasa tak apa-apa, aman. Dan kadang-kadang berlaku di masa tertentu. Seperti contohnya seorang itu akan merasai sangat sesak nafas atau sebagainya di tempat-tempat tertentu. Dan juga sakit tubuh di tempat-tempat tertentu, ataupun di masa-masa tertentu seperti waktu pagi kadang-kadang. Kadang biasa waktu petang menjelang lepas asar atau menjelang maghrib, ada rasa sakit di mana-mana tempat dalam tubuhnya. Ataupun dalam keadaan akan berlaku juga dalam suasana tertentu, seperti masa nak berkahwin, berlakulah perbalahan dan sebagainya, huru-hara. Dan juga semasa-masa nak menjalankan sesuatu kerja, umpamanya kerja-kerjanya tak menjadi, kerja-kerja yang gagal berulang kali, mana digagalkan oleh kerja-kerja oleh makhluk halus ini.
Dan juga kadang-kadang dalam suasana rumah tangga ini menyebabkan hubungan seks di antara suami isteri itu menjadi terhalang, terganggu dan menyebabkan masing-masing pasangan ini kadang-kadang tak ada perasaan. Jadi dia terasa tawar hati di antara pasangan ini. Kadang-kadang suami tawar hati terhadap isterinya, kadang-kadang isteri pun tawar hati terhadap suaminya, menyebabkan hubungan suami isteri itu menjadi renggang. Kadang-kadang timbul kebencian. Suami benci pada isteri, tak boleh tengok rupa, tak boleh tengok muka. Kadang-kadang isteri pula benci pada suami. Jadi kebencian ini kadang-kadang dijadikan puncanya dia melihat dia mana syaitan ni merupakan suami ni dengan rupa yang buruk. Kadang-kadang menakutkan hingga sampai isteri merasa takut dan lari menjauhi diri. Dan begitulah kadang-kadang suami melihat isterinya rupa buruk. Jadi rupa buruk ini boleh dirupakan oleh makhluk-makhluk halus ataupun jin-jin yang menjadi khadam kepada tukar sihir ini. Pada pengamal sihir. Jadi kadang-kadang berlaku yang disihir ini mangsa ni berkelakuan yang memanglah melampau lah. Dengan keadaan dia buat sesuatu seperti orang tidak berakal. Kalau kita guna fikiran tak waras, tak wajar. Tapi dia lakukan. Jadi ini menunjukkan bahawa orang-orang ni disihir. Kadang-kadang dia memanglah melihat pasangan dia tadi dengan rupa yang buruk dan jelek yang menyebabkan dia menjauhinya. Dan kadang-kadang masa perkahwinan, malam perkahwinan berlaku, dia lihat isterinya rupanya rupa lain, rupa yang sangat menakutkan, menyebabkan dia kadang-kadang lari, dia berteriak, bertempik dan sebagainya. Jadi di antara bentuk-bentuk sihir yang berlaku. Dan jenis-jenis sihir ini memang banyak macam. Di antaranya disebut sebagai sihir sihir tiwalah wal mahabbaman, sihir yang panggil pengasih. Atau kadang-kadang pembenci. Jadi di antaranya kasih dia melampau. Kasih dia melampau, itu juga satu tanda dia disihir. Kadang-kadang dia telah melihatkan sihir dipanggil melihat bayangan rupa pasangan tadi dalam keadaan rupa yang buruk, yang bukan rupa sebenar. Dan keadaan ini sebenarnya boleh berlaku, seperti contohnya orang yang memakai, dipanggil pakai tusuk, pemanis muka. Nampak bila dia pakai ini, amal ini memang pada pandangan orang ramai, nampak dia tu muda semacam. Nampak dia cantik, nampak dia segak. Padahal bila dia buat benda tu nampak lahirlah rupa dia asli, rupa dia tua dan sebagainya. Jadi ini boleh dilakukan melalui kerja-kerja syaitan jin. Kemudian ada yang melahirkan dipanggil sihir gila, kegilaan tu. Cakap merampu, berkata mata, pandangnya mata, bermacam-macam liar dan sebagainya. Buatan-buatan yang tak senonoh. Dan kadang sihir berlaku dengan bisikan di telinganya, berbunyi macam-macam bisikan. Dan kadang-kadang meragukan amal ibadat sendiri, kadang-kadang meragukan iman sendiri, akun Islam atau tidak sebagainya. Dia menimbulkan was-was. Itu juga daripada kerja-kerja sihir. Dan di antaranya yang banyak berlaku ialah kerja menghalang perkahwinan. Bila seseorang tu umpamanya satu orang yang dia ni pergi nak melamar pasangan untuk jadikan isteri, pinang nak minang, tiba-tiba ditolak oleh pasangannya, atau oleh keluarganya, maka dia pun sakit hati lah. Bila sakit hati dia akan buatlah, dipanggil gunakan sihir
sanggup pergi berjumpa dengan bomoh dan sebagainya. Jadi dia akan lakulah sihir untuk menghalang perempuan itu, kalau perempuan, daripada terus berkahwin. Sehingga perempuan itu berkeadaan bila dia sebut hak kahwin ni, tentu berada, marah, naik angin. Yang ini sampai dia ada satu penyekat, penghalang. Ada kadang-kadang dia orang panggil pengikat, penyekat ni macam-macam lah. Kadang-kadang masa nak sudah kahwin dah, tapi bila nak bersubuh macam-macam akan berlaku, jadi lemah sebagainya. Anggota seks tak naik sebagainya. Dan ada kalanya sampai tertutup tempat kemaluan tu tertutup. Dan kemaluan tu berpindah. Tak ada. Ada berlaku dia buat di kemaluan tu tidak ada. Tak ada cara nak melakukan hubungan jenis tak boleh lakukan. Jadi macam-macam lah sihir dilakukan. Jadi ini semua sebenarnya adalah perbuatan sihir, dan sihir ini segi hukumnya adalah dosa besar, dan segi hukum dalam Islam ialah ada satu hadis menyebut bahawa tukang sihir ini boleh dihukum bunuh. Hadus sahir darbatun bisayf. Mana hukum hudud bagi tukang sihir ialah hukum pancung. Jadi itulah pandangan Islam, dan dia termasuk dalam dosa besar yang 7 itu. Di antaranya dosa paling besar ialah syirik, kemudian antaranya ialah sihir. Jadi kita rasa peliknya ialah seorang kata seorang isteri contohnya, dia sanggup melakukan pergi berjumpa dengan bomoh, dia sanggup melakukan amal sihir ini untuk musakkan. Kadang-kadang berlaku di antara yang pernah berlaku juga adalah pada suami yang berkahwin dua, kahwin lebih daripada satu. Maka yang seorang ni, yang tua ni nak menghalang daripada suami dia ni terus berkahwin ataupun terus mengekalkan isterinya, dia sihir sebagainya. Sampai jadi hubungan suami dengan isteri baru ni panasan. Dan kadang-kadang tak boleh dekat, tak boleh tengok apa sebagainya. Itu juga berlaku. Jadi sanggup seorang isteri ni menggunakan sihir. Sedangkan sihir ini adalah merupakan syirik, dan kalaulah mati dia tak sempat bertaubat, maka kekal dalam neraka. Wal-iyadzubillah. Jadi sebenarnya itulah kita ramai di antara masyarakat kita ini yang sanggup membuat kerja-kerja yang sangat dahsyat, sangat besar kesalahan dosanya. Itulah sampai hukum masuk neraka dan juga hukum kekal dalam neraka. Kerana syirik ini ialah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Taala tidak akan ampun orang yang melakukan syirik dengannya. Jadi antara amalan syirik yang paling utama ialah syirik ini. Jadi sanggup dah ramai kita dapati orang kita yang selalu kadang beri ugutan. Bila hajatnya tak dapat, dia kata nanti tengoklah. Nanti tengoklah. Sebab tu tak lama kan dia akan buatlah sesuatu sama ada dia nak menyakiti orang tu dan mana dari segi supaya perniagaannya rosak, supaya kedudukan taraf kata kadang jawatan sendiri, orang kerja dengan pihak kerajaan ke, sama ada di pejabat ke, di sekolah ke, di mana sampai di universiti sendiri, pusat dia kata pak pengajian tinggi, ada juga dilakukan amalan sihir ni. Dengan sampai dapati orang yang menjadi cabaran atau menjadi cabaran bagi dia ni pada sakit dengan bila cuba buat rawatan, cuba dihalusi, dapatilah dia ni disihir. Dan kalau tanya siapa yang mensihirkannya, jadi itulah orang yang ada kaitan lah dengan tak suka atau tak senang dengan kedudukannya tu, atau orang dicabar kedudukannya tu, itulah biasanya yang melakukan amalan sihir. Jadi amalan ini merupakan bila seorang tu dah sampai dihasut oleh hasad dengki. Dengki pada seorang ni dia akan hilang pedoman dalam hidupnya. Sanggup dia membuat sesuatu yang menyebabkan mencelaka diri sendiri. Dan memanglah sesuailah dengan hadis Nabi SAW menyebut bahawa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Bahawa hasad dengki ini memakan hangus segala kebajikan sepertilah api memakan kayu. Jadi
sanggup bila orang dah ada dengki, dia sanggup buat sesuatu yang mencelaka dia sendiri. Mencelaka dia sendiri. Dan memanglah orang ni, bila berdengki dengan segala amalannya terbakar hangus. Dan bagi orang ni, dia tak fikirlah apa masa depan dia. Dia fikirlah supaya hatinya puas. Hati puas. Puas hati dia. Kan tengok orang ni, gagal dengan jawatannya. Mungkin sampai dibuang kerja sebagainya. Atau tak dapat menjalankan kerja. Kalau perniagaannya merosot atau tutup kedai dan sebagainya. Atau kalau suami sanggup tak berhubung dengan isteri keduanya sebagainya, dia sanggup melakukan suatu benda yang sangat keji, yang bercanggah dengan agama. Jadi dalam hal ini suka saya menarik perhatianlah kepada pendengar sekalian. Kalau ia ada memiliki buku yang saya sediakan, itulah Risalah Rawatan Islam ni, penyakit gangguan makhluk halus, tanda-tanda gangguan dan rawatan ni, ada kaitanlah dengan ceramah ini. Iaitulah kalau lihat di muka di muka 5 dalam buku ini, di muka 5 tanda-tanda terkena sihir dan juga gangguan makhluk halus ni. Jadi kita ada sana ada tanda-tanda seorang tu terkena sihir dan juga terkena ada gangguan makhluk halus. Jadi kita boleh lihat dalam rumah tangga kita ni, kita dapati banyak berlaku kepanasan dan sebagainya, dan juga nampak huru-hara rumah tangganya, sampai boleh kadang buat perpisahan, perceraian dan sebagainya. Jadi kita lihat sebenarnya bila ada tanda-tanda ini, dalam buku ini disebut sebanyak 27 tanda yang mana bila ada tanda ini sebagai tanda lah mana suasana diri dia sendiri itu mana ada kaitan dengan sihir atau gangguan makhluk halus, dan juga rumah tangga sendiri pun dan suasana ada gangguan makhluk halus. Pertamanya ialah malas menjalankan rutin dan juga amalan harian seperti bekerja, malas belajar, malas solat, zikir, tilawah dan sebagainya. Kemarin saya dikunjungi oleh seorang pensyarah universiti. Dia pernah nak minta, dalam hati dia nak minta berhenti kerja. Dia masih muda lagi. Masih muda lagi. Nak minta kerja, berhenti. Malah nak kerja. Malah nak siapkan nota-nota syarah. Malah nak pergi masuk dewan ceramah sebagainya. Malah. Jadi bila saya coba buat tengok rawatan, memanglah adalah kemudian tu kesan-kesan sihir. Sihir bila kita baca sihir dan sebagainya, ialah segar semula, nampak cerah semula muka dia. Jadi sampai begitu sekali. Jadi seorang pensyarah, dia boleh syarah, boleh beritahu sesuatu pada orang lain, boleh menarik perhatian orang lain, tapi dia sendiri dia dah terpengaruh dengan sihir. Itulah kesan daripada terkena sihir ataupun ada diri dia ni kesan sihir. Yang keduanya, gangguan ketika melakukan ibadat. Sepertilah lupa ayat-ayat Quran yang telah diingatinya. Memang lupa. Lupa Fatihah sendiri. Nak baca mula pun tak ingat. Jadi begitulah. Ketiganya, kehilangan minat ataupun semangat secara tiba-tiba terhadap aktiviti harian. Itu boleh hilang minat. Jadi tawar hati sebagainya. Kemudian yang ketiganya, yang keempat ialah mimpi buruk. Seperti mimpi ngeri, jatuh daripada tempat tinggi, dan atau diganggu mendatang buas. Yang kelima ialah kerap bermimpi hayawan seperti tikus, anjing hitam, kucing hitam dan sebagainya, ular sebagainya. Yang keenamnya ialah berdebar-debar ketika menjelang malam. Berasa berdebar. Yang ketujuhnya ialah gangguan semasa tidur, seperti sukar tidur, terkejut berulang kali, kemudian lewat bangun. Jadi tidurnya masa akhir lewat, masa pukul 5, pukul 4 baru tertidur. Kemudian lewat bangunlah. Kemudian rasa cemas, terasa ditindih, sehinggalah sukar untuk bernafas dan sebagainya. Ini sebagai tanda dia ada dipengaruhi oleh makhluk halus atau kesan sihir. Kemudian yang ke-8 ialah sering mengantuk, tidak mengira masa. Duduk saja atas kursi,
lelak, tidur mengantuk. Kemudian 9, hilang selera makan dan berat tubuh pun jadi susuk, tak boleh makan. Yang 10-nya lah suka bersendirian, menyendiri, kerap bermenung, rasa gelisah, sedih dan murung. Banyak berlaku kemurungan. Yang ke sebelahnya ialah kerap migrain, sakit kepala, pening kepala, kemudian batuk sesemua yang berpanjangan. Kemudian berlaku gastrik ataupun sakit kronik. Tetapi bila dicek oleh doktor, doktor kata sihat. Sedangkan dia rasa sakit. Kemudian letih yang luar biasa. Berlaku letih yang luar biasa. Kemudian yang ke-13 ialah daya tumpuan tu merosot. Rasa tak boleh tumpu apa, tak boleh tumpu pada dengan pelajaran pun, dengan ceramah pun tak boleh. Jadi tak boleh beri tumpuan. Yang ke-14 ialah rasa sakit. Rasa sakit yang mana disah oleh doktor sihat. Kemudian yang rasa bersalah, rasa hampa, rasa kecewa, tidak berguna hidup, tak berguna hidup, nak mati. Yang ke-16-nya ialah kesan lebam di tubuh. Kesan lebam di tubuh, di paha, betih dan sebagainya. Ini juga kesan dia. Kita lihat tidak ada apa-apa yang terkena apa-apa, tapi ada kesan. Ini menunjukkan ada gangguan makhluk halus. Yang ke-17 ialah cepat marah, cepat benci tanpa sebab. Sekali dia suka, sekali dia marah. Dipanggil apa? Panah baran. Sebenarnya panah baran ni satu daripada yang paling utama sebab panah baran ialah seorang tu dia ada memang memakai nilai tubuh dia ni ada makhluk halus lah. Dia kadang dia ahli silat kan. Dia silat. Memang dia supaya silat lincah tu dia memang ada, dan dia tu dia masa guru dia tu melatih dia tu memang dah tepuk belakang dah masuk dah satu makhluk dalam tubuh dia. Sebab itulah pesilat tu bila depan dengan musuh akan terus bangkit selalu akan begitu kan. Kerana dia nak jadi hulu balai ni, dia mestilah dia ada satu benda je tenaga dalamnya tu, iaitu jenis jin. Kemudian inilah yang akan jadi bila cabaran mari, kadang-kadang isteri ni menegur suami ni tak buat tak benda tu, dia radang lah dia terus marah dan nak terus bergerak kaki tangan lah. Jadi isteri lah yang menanggung akibat. Kemudian seterusnya hilang kawalan. Yang ke-18, daripada waktu tertentu, seperti jadi pengsan, histeria dan sebagainya. Itu tanda ada makhluk halus. Masalah histeria ni sebagai satu perhatian. Bila seorang tu dia ada sama ada kesan sihir ke, atau dia dipengaruhi oleh makhluk halus masa di rumah dia ada makhluk halus, kemudian dia pergi ke tempat pengajian umpamanya, di bilik kuliah ataupun di sekolah, yang mana di sekolah ada makhluk halus juga, maka situlah dia akan bertemu, dia akan histeria. Tapi bagi orang yang tidak ada apa-apa pengaruh di rumah, mana dia tubuh dia kalau cek tak ada apa-apa pengaruh, maka ada tempat tak apa, di sepihak tadi, dia kena dua-dua. Diri dia ada dan tempat tu ada, barulah berlaku histeria. Jadi cuba cek kalau berlaku histeria, punca orang yang berlaku histeria ni ialah orang yang cek di rumah memang ada juga di rumah. Di sekolah pun ada. Jadi kan itu berlaku. Jadi bagi orang yang tak ada apa-apa di rumah dia tubuh dia sihat, maka tak apa-apa lah. Di sepihak saja. Kemudian ada terasa sesuatu yang bergerak dalam badan dia. Dan perut dia bergerak. Itu tanda ada benda makhluk halus. Kemudian yang ke-20 ialah nampak bayangan, lintasan. Dipanggil nampak gelibak. Di rumah kita nampak gelibak. Kalau kita tengok sedang menonton TV tu, lah gelibak depan. Atau kita lalu di mana-mana bilik, rasa seram bulu roma. Seram bulu roma. Ataupun kita bunyi atas siling, atas atap rumah kita ni satu benda jatuh, bergolek seperti guli sebagainya. Itu pun tanda di rumah tu ada makhluk halus. Kemudian ada dengar suara, 21, terdengar suara bisikan. Kadang-kadang bunyi suara, bunyi salam, bunyi ketuk pintu. Tengok-tengok tak ada orang pun. Kadang-kadang bunyi sampai berlaku, paip air terbuka di dapur. Tengok-tengok tak ada orang. Kadang-kadang sampai suih lampu terbuka sendiri.
Lepas terkatut sendiri. Sebenarnya berlaku sampai begitu. Ya. Dan kadang-kadang barang-barang hak yang beratnya siapa dicuri barang dan sebagainya. Sedangkan kita tengok orang yang tak ada. Kemudian kita terasa seperti diperhatikan. Ada seperti orang perhati di belakang kita. Itu juga tanda kita ni ada makhluk, tanda apa? Ada gangguan makhluk halus. Kemudian seterusnya badan kita merasa apa? Tidak selesa, seperti takut, rasa sejuk. Semasa di dalam rumah ke atau di mana-mana tempat ke, itu tanda di tempat tu ada makhluk halus. Kemudian seterusnya kita melihat makhluk-makhluk halus seperti lipan, kala, jengking, ular sebagainya. Kadang-kadang ular jatuh daripada atas, daripada atas ni. Jadi semua tu sebagai tanda di rumah tu ada gangguan makhluk halus. Kemudian seterusnya kerak kita terhidu bau, terhidu bau busuk, darah, kemenyan dan sebagainya. Kemudian bangkai. Yang ke-26 ialah peliharaan-peliharaan kita seperti anak, kucing dan sebagainya cepat mati. Ada cepat mati tak dijangka-jangka. Kemudian ada anjing menyalak. Ya sebagai dia melihat sesuatu, dia keadaan gelisah. Itu di antara tanda-tanda bahawa di rumah itu atau dalam diri kita ni ada gangguan makhluk halus. Dan di antara tanda yang saya selalu temui ialah terasa sakit kepala, sakit kepala, berat tengkuk, berat bahu. Itu tanda memanglah kepala kita pergi orang pihak doktor kata ni migraine. Jadi kita bila cek bila kita buat benda hilang, jadi hilang sakit kepalanya, hilang berat tekuk sebagainya, rasa rengeh. Jadi perkara ni sebenarnya kita boleh atasi sendiri, kita boleh buat rawatan sendiri kalau kita rajin. Di antaranya lah dalam seterusnya dalam buku ni mulai ada beberapa ayat-ayat ruqyah. Ruqyah pertama ni sebenarnya di muka 8 ada ruqyah pertama beri keselamatan. Jadi kalau kita dapat amal yang wirid ini pagi petang, insya-Allah kita banyak terselamatlah rumah tangga kita sendiri, diri kita, rumah tangga kita, dan anak-anak kita pun kita pelihara. Dan hubungan kita dengan orang pun mereka ada hubungan yang baik. Bagi contoh bacaan daripada nombor 1 hingga sampai nombor 13 ni. Ada bacaan nombor 5 adalah untuk jaga diri kita, anak bina, harta benda kita. Dan bacaan nombor 6 tu juga boleh meliharakan daripada kebakaran. Kebakaran dan sebagainya. Dan kalau kita dapat amalkan keselamatan ini untuk amal pagi petang, insya-Allah kita akan diberi perlindungan oleh Allah SWT. Kemudian seterusnya juga ruqyah yang kedua di muka 15. Patutnya dibacalah bila-bila masa, dan jika mana ada masalah berat ni boleh elok dibaca diulang sampai 70 kali sehari. Ini sudah ada testimoni orang-orang cuba amalnya sampai dibaca 70 kali hari ni, yang bacaan ini tiap-tiap hari dapati mana Allah Taala pun beri perlindungan, dia akad balik hingga sampai dia rasa rengeh, dia rasa lega, aman. Daripada ayat memang daripada gabungan daripada beberapa hadis, daripada bacaan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis ni. Nah, ya hayyu ya qayyum ni satu di antara asma Allah al-azam, ismul azam. Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang menguruskan urusan kita, memohon kepada dia ni bi rahmatika astaghis, dengan rahmat Allah kami mohon perlindungan. Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatkanlah kami harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfat aini, jangan serahkan ku pada diriku sendiri walau sekelip mata. Kita hidup dengan Allah ni, kita jangan kita minta kepada Taala, fala takilni ila nafsi tarfat aini. Jangan kau serahkan aku ni pada diriku sendiri walau sekelip mata. Mana kita kena supaya Allah Taala jaga kita sepanjang masa. Dengan jaga Allah Taala kita akan selamat. Wa aslih li sya'ni kullahu, elokkanlah bagiku segala urusanku. La ilaha illa anta wala haula wala quwwata illa billahil azim. Kemudian masya Allah kana ma lam yasha' lam yakun. Kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Mana ini tasbih Nabi Yunus. Kemudian hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini ayat perlindungan Azza jaruka wa jalla sanuka, maha hebat perlindungan engkau dan maha mulia pujian engkau. Jadi Allah memberi perlindungan, kita minta pada Allah Taala melindungi kita, melihara kita sepanjang masa. Kemudian di ruqyah yang ke-17 ni, di muka 17 ruqyah 3. Ruqyah 3 ni untuk kita sebelum kita nak minum air, penawar, sebagainya, kita bacalah ruqyah ni. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ni. Ni kalau kita dah apa-apa ni memang kita untuk kita makan ubat biasa pun kalau kita makan baca ni mana cepat sembuhlah, menjaminkan jadi sebagai asbab kepada kesembuhan. Kita ulang 5 kali. Kemudian masalah kita air penawar ni kita boleh buat sendiri ada di belakang yang kita akan sebut nanti. Kemudian seterusnya muka 18 ini sebagai panduan untuk kita bila kita nak ada kata minyak obat minyak obat kita sapuh di tubuh ataupun sapuh air tawar sendiri dengan kita baca bismillah 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 a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa haziru. Jadi dengan bacaan ini ada hadis menyebut bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ada rasa sakit di mana-mana tempat, letak tangan tempat sakit itu, kemudian baca yang ini. InsyaAllah Allah Ta'ala sembuhkan. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa haziru. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekudratnya daripada kesakitan yang aku rasa dan aku bimbang. Kita rasa bila sakit, kita ada rasa sakit dan kita rasa bimbang. Takut penyakit ini akan merebak sebagainya. Kita baca ini. InsyaAllah dengan ulang-ulang kali, Allah beri kesembuhan. Dan kita baca sampai-sampai rasa benda tu hilang. Kalau sakit denyut pun kita supaya sampai hilang. Kemudian seterusnya, ruqyah yang keempat. Ruqyah ni mana sebagai panduan untuk kita bacaan untuk membuat, menghalau dan juga membakar makhluk-makhluk halus dalam tubuh. Kalau kita ada dalam makhluk halus dalam tubuh, kita boleh baca dengan ini berulang kali. InsyaAllah benda makhluk halus takkan keluar. Iaitu mulai daripada pertamanya azan, ulang 7 kali. Panduan azan dah ada. Kemudian baca yang kedua ialah Al-Fatihah sekali. Kemudian Al-Falaq sekali. Kemudian An-Nas sekali. Kemudian ayat Kursi sekali. Kemudian seterusnya ayat As-Saffat, surah As-Saffat daripada awal sampai akhir. Kemudian seterusnya surah Al-Hashr, ayat suratul Hashr ini ayat 21-24. Jadi ayat ni kemudian seterusnya surah At-Tariq, surah At-Tariq ayat 1 hingga sampai akhir lah. Memang dapati pengalaman kita ayat-ayat ni sangat mujarab untuk kita membuang makhluk-makhluk daripada tubuh. Kalau ada kita benda yang gangguan makhluk halus tubuh ni, kita boleh letak, kita duduk sebelah. Kalau kita nak buat rawatan, kita duduk sebelah kanan pesakit ni. Kalau pesakit tu duduk atas satu kursi ke, atas selo, kita duduk sebelah kanannya. Kita letak di tangan di atas ubur-ubur ni. Kemudian kita sebelah ni kita baca, sebelah ni kita sekali baca kita tiup di telinga. Tiup di telinga kanan. Sekali baca sekali tiup, sekali baca tangan kita di atas ubur-ubur ni, atas dahi. InsyaAllah berapa kali kita ulang baca 3 kali, benda tu akan keluar. Dan tanda keluarnya ialah pesakit terasa panas kaki. Panas kaki dan rasa kebas. Sekebal kaki. Jadi tanda dah makhluk halus dah sampai kaki tu. Mula-mula dia rasa menjalar serastu turun, kemudian sampai panas kaki. Dan kalau kita baca lagi, ulang sampai 3 kali ataupun sampai 5 kali atau 7 kali, kita tanya. Sebenarnya tak payah sampai 5 kali, 3 kali 4 kali. Kita tanya, ada lagi rasa sakit, rasa panas? Tak ada dah. Atau kurang ada. Ada lagi kebah? Tak ada dah. Tak ada, menunjukkan benda-benda dah keluar. Lepas dia rasa lega lah. Apa-apa. Jadi boleh kita, kalau ada histeria sebagainya, ada gangguan tu boleh kita baca ini. Kemudian seterusnya di muka 25, bacaan untuk air penawar. Kita boleh buat air penawar sendiri. Kita boleh buat minyak obat sendiri. Untuk jadi buat rawatan sendiri, itulah kita baca surah Al-Fatihah.
baca ayat kursi, baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallah, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Ya, kalau baca 7 kali pun ada kesan, ada 11 kali lebih baik lagi, 41 lebih. Kalau dia baik lagi 70. 70 kali baca. Mana Fatihah 70 kali, ayat kursi 70. Sekali baca, sekali tiup. Kita buka tudung botol. Kalau kita boleh buat untuk supaya tahan lama, kita boleh buat ya mineral ya 10 liter tu, botol besar tu. Kita buka tudungnya, kita bacalah. Sekali baca Fatihah, sekali kita tiup dalam air tu. Sekali baca, sekali sampai 70 kali tiup lah. Dan yang kita nak buatnya pun memang kalau kita ada masalah boleh berhenti. Kalau ada masalah sampai 30 kali, ada urusan nak telefon sembarang, kita boleh berhenti. Pandai boleh sambung balik. Mana kita dah boleh berhenti, dah boleh sambung. Jadi semua bila sudah lengkap ni akan menjadi sebagai air penawar lah untuk semua keluarga lah. Semua keluarga boleh minum. Dan kesan daripada yang ini, contoh boleh merawat sakit sihir dan sebagainya. Contoh orang sihir yang telah disihir sampai dah bersisik kulitnya. Dibuat minum dengan air ini dan dibuat mandi. Dia boleh. Tak apa-apa, boleh pulih. Jadi mana kesannya, mana boleh memulihkan pesakit ni. Dan ada kanak-kanak yang tak boleh bercakap, umur dah 3 tahun setengah. Tak boleh bercakap. Dia buat minum dan buat mandi dengan air ni, boleh pulih. Ataupun dengan izin Allah. Jadi, kita mana boleh guna. Kalau kita dah seharian kita ni, dalam rumah setiap keluarga kita ni, kita boleh sediakan air ni. Dan untuk anak-anak kita ni, kita boleh berilah minum setiap hari, segelas hari. Ataupun mana sekurang-kurang segelas lah. Mana kalau boleh kita campur, minum-minum kita campur dengan air penawar ni. InsyaAllah mana suasana rumah tangga kita akan jadi sentiasa harmoni. Anak-anak kita pun akan jadi anak yang dengan kata, yang tidak terlibat dengan benda-benda gejala sosial sebagainya. Dan kita dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah SWT. Kalau kita tu kena termakan, kadang-kadang makan di kedai-kedai ni, ada juga barang-barang yang dibuat, dipanggil pelaris. Pelaris di kedai ni. Sebab kita tengok kedai ni laku sangat. Ramah sangat orang. Kadang-kadang tak penuh tempat. Sebenarnya dia ada pelaris, diguna pelaris juga tu. Jadi pelaris kadang-kadang benda kotor je. Jadi kita minum air ni, insya-Allah mana kotor tu boleh kita tawarkan. Jadi mana kita tidaklah ada gangguan. Sebab dia kalau lama-lama minum, makan barang-barang yang ada pelaris itu menyebabkan akan jadi gangguan makhluk halus juga. Jadi kalau minum ni, insya-Allah kita akan terpelihara. Jadi ini merupakan sebagai cara-cara panduan untuk kita rawat sendiri, rawat keluarga kita. Jadi untuk melahirkan suasana keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan seterusnya bacaan seluruh ruqyah yang berikut ialah ruqyah rawatan sihir lah. Jadi orang terkena sihir ni boleh tambah lagi dengan ruqyah yang berikut lah. Lalu baca. Kita boleh baca daripada ayat muka 26 tu sehingga sampai akhir ni. Boleh tiup dengan ayat ni dia air tawar, air penawar air. Kemudian kita boleh buat minum dan mandi untuk merawat mana-mana sihir ya. Sampai pada apa yang telah sebut tadi. Jadi ini sebagai panduan lah untuk kita merawat sendiri dan untuk mengawal kita daripada terjerumus dengan amalan-amalan sihir dan bersih daripada kesan-kesan sihir, dan juga jangan siapa kita terlibat dengan pergi berobat dengan orang menggunakan sihir sebagainya. Jadi kita boleh rawat sendiri. Jadi inilah sedikit panduan untuk kita sekalian lah dalam usaha kita tu mengatasi kena sihir dan gangguan makhluk halus yang berlaku dalam rumah tangga kita, dan untuk melahirkan satu keluarga yang baik, yang anak-anaknya mana rajin belajar dan sebagainya, dia panggil sebagai air untuk jadi penerang hati bersama. Jadi semoga mana kita selamat daripada gangguan musuh-musuh Allah Taala sendiri, iaitu syaitan ni merupakan sebagai gangguan musuh Allah. Dan juga kucu-kucunya daripada orang yang mengikut ajaran syaitan ni menjadi tukar sihir dan sebagainya. Jadi kita minta kita ni selamat moga diselamat Allah Taala daripada semua gangguan yang boleh menyebabkan kemencanankan hidup kita. Sekianlah untuk sebagai suatu pembentangan yang tak teratur, tak boleh teratur. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat dan faedah daripadanya. Sekian. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Ni Abdul Kadir bin Haji Ni Muhammad atas pembentangan dan perkongsian ilmu yang cukup bermanfaat tentang ayat-ayat dan bacaan ruqyah yang menjadi sebagai panduan kepada kita semua untuk elakkan unsur-unsur sihir di dalam rumah tangga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, Konvensyen Keluarga Sakinah kita pada hari ini telah sampai ke kemuncaknya. Untuk itu, pihak majlis menjemput Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Suhaimi bin Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Keluarga, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan Jahik, untuk membentangkan resolusi bagi Konvensyen Keluarga Sakinah yang kita anjurkan sepanjang 2 hari ini. Dengan itu, majlis menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan resolusi Konvensyen Keluarga Sakinah 2021 berdasarkan kepada 9 sesi pembentangan di sepanjang 2 hari konvensyen ini berlangsung. Maka berikut adalah 14 resolusi sebagai rumusan dan saranan di dalam mendepani cabaran serta isu-isu semasa berkaitan kekeluargaan. Yang pertama, peranan dan penglibatan semua pihak dalam aspek kerohanian, kemahiran keibubapaan dan kemasyarakatan adalah penting dalam hasrat mencapai keluarga sakinah. Yang kedua, pengukuhan akidah yang didukung oleh elemen psikologi memainkan peranan penting mendepani cabaran dan permasalahan rumah tangga. Yang ketiga, asas pendidikan kekeluargaan berdasarkan Surah Luqman ayat 13 hingga 19 perlu diperkasakan dalam kalangan masyarakat. Yang keempat, kepentingan ibu bapa untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak-anak secara berkesan tanpa bergantung kepada peranan gadget. Yang kelima, era ledakan teknologi maklumat dan aplikasi gadget menuntut kebijaksanaan ibu bapa di dalam mengimbangi tuntutan tersebut. Yang keenam, perkahwinan di usia muda memerlukan sokongan sewajarnya dalam bentuk moral dan kewangan
daripada kedua ibu bapa, serta bimbingan seperti kursus pasca perkahwinan daripada pihak berwajib. Yang ketujuh, mewujudkan dasar pendidikan seksualiti dalam menangani dan melindungi kanak-kanak daripada menjadi mangsa. Yang ke-8, ibu bapa perlu prihatin dan berperanan dalam memantau aspek pendidikan serta perkembangan seksualiti anak-anak. Yang ke-9, kempen kesedaran mengenai isu keganasan rumah tangga perlu dipertingkatkan dalam kalangan masyarakat. Yang ke-10, keperluan kepada kefahaman yang jelas mengenai hak dan tanggungjawab berkaitan nafkah, khususnya kepada pasangan yang bercerai. Yang ke-11, kepentingan ibu bapa untuk mengambil tahu, memantau pergerakan dan pergaulan serta memainkan peranan untuk berbincang dengan anak-anak mengenai hal ehwal kehidupan mereka. Yang ke-12, keupayaan suami dalam memenuhi konsep qawwam atau kepimpinan di dalam hal ehwal kekeluargaan merupakan faktor terpenting ke arah kerukunan dan keharmonian rumah tangga. Yang ke-13, keperluan kepada kerja penyelidikan dan komprehensif mengenal pasti isu perceraian dan kerusakan rumah tangga bagi menangani permasalahan dengan lebih berkesan. Yang ke-14, kekuatan akidah merupakan aspek terpenting dan diperkukuhkan dalam kalangan masyarakat bagi menghadapi cabaran semasa berkaitan isu kecelaruan, gender dan LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Dan yang terakhir, yang ke-15, platform media sosial perlu dioptimumkan dengan lebih berkesan dalam menyalurkan maklumat dan mendapatkan maklum balas masyarakat berkaitan isu-isu kekeluargaan. Itulah yang sempat saya sebutkan di sini, 15 resolusi Konvensyen Keluarga Sakinah 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembentangan resolusi itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Ucapan terima kasih dihulurkan kepada semua barisan ahli panel yang membentangkan kertas kerja sepanjang 2 hari Konvensyen Keluarga Sakinah ini berlangsung. Dan tidak lupa juga ucapan terima kasih buat para urustia, para hadirin dan sidang penonton yang terus setia sanggup tunggu hingga habis majlis kita pada petang ini. Sekian sahaja untuk kali ini. Saya selaku pengacara majlis ingin memohon maaf bagi pihak penganjur sekiranya terdapat sebarang kelemahan dan kekurangan sepanjang konvensyen ini berlangsung. Segala yang baik dan tidak datang dari Allah Azza wa Jalla dan yang buruk itu dari kelemahan kami. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dah off kita punya